Jalan ni masa kelas saya. Okey, baik. Semua Cikgu sihat? tarik je. Apa? Sihat. Sihat, bagus. Okey, kalau semua sihat, Alhamdulillah. Okey, apa Aisyah? Aisyah awak nak cakap apa? Okey, kalau semua sihat, okey, saya nak tanya kamu, kamu semua sihat kan? So, saya rasa kamu semua mesti dah bersedia untuk mulakan pembelajaran kita pada hari ni. Betul tak? Apa gelak-gelak tu? Apa nama kamu? Zafri? Betul. Betul. Okey. Okay, kalau semua dah sedia, saya akan tunjukkan satu video. Lepas saya tunjukkan video ni, saya nak tanya kamu soalan. Okey? Boleh tak semua? Okey. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Kejap ya. Okey. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa tu? Batuk juga. Kejap ya. Ini siapa baru masuk? Safwan, kamu baru masuk kelas saya, Safwan? Ya, cikgu baru masuk. Siapa baru masuk? Maaf cikgu, saya ada masalah lain internet. Masalah lain internet. Alamak, saya tak dapat present lah. Soki, boleh tolong present kan? Okey, boleh. Sekejap yes, kita tunggu Soki present kan. Macam mana nak pronounce nama tu? Alex. Kenapa kamu tak letak nama kamu ya? Kenapa kamu letak Alex channel situ? Kenapa kamu tak letak nama kamu? Actually Excel. Excel lah, kenapa kamu tak letak nama kamu? Memang Excel ke? Tak salah tu nama Astagfirullahaladzim. sini Nama samaran. nama samaran lah. Lain kali tak nama formal tau. Nama sosmed. Lepas ni saya guna ni email MOE gitu. Malaysia Relief Agency MRI Pahang membuka peluang kepada orang ramai terutamanya golongan muda untuk menyertai kursus kesukarelawanan yang dianjurkan pertubuhan itu. Pengerusinya Mak Nasir Ismail berkata, melalui program berkenaan, mereka akan diberi pendedahan awal untuk mendekati masyarakat setempat terutamanya ketika musim banjir. Kita buat kursus kerelawanan. Sebenarnya kita nak menggalakkan di mana nak menggalakkan pelajar-pelajar ataupun orang muda ni khususnya dan masyarakat seluruhnya untuk sama-sama menyedari kepentingan kesukarelawanan dalam masyarakat. Penyertaan orang muda berupaya memupuk nilai kerjasama kalangan peserta sekaligus membolehkan mereka mengenali budaya masyarakat setempat. Bagi matlamat itu, Kembara Dakwah Perubatan Belantara yang diadakan di Kampung Orang Asli Sungai Kuching, Hulu Tembeling, Jerantut adalah antara program sukarelawan yang perlu dicontohi. Dan ini adalah kali pertama saya masuk ke kampung dan merasai sendiri pengalaman menaiki bot, cabaran, terlekat di tengah hutan semuanya. Dan saya rasa program ini betul-betul manfaat dan diharapkan dapat dibuat lebih menyeluruh dan NGO-NGO lain juga boleh dan dapat disertai oleh semua-semua NGO kita buat bersama-sama untuk mengembangkan lagi dakwah kepada semua. Fokusnya kita yang pertama untuk beri perkhidmatan tadilah. Kebetulan MRA ini ada kepakaran dari segi perubatan, ortopediknya dan sebagainya lah untuk pemeriksaan kesihatan kepada masyarakat di sini. Dan juga kami bekerjasama, Perkim ni memang di bidang untuk dakwah lah pada masyarakat yang bukan Islam dan juga yang telah beragama Islam, yang kerjasama dengan Jabatan Agama lah untuk kita di sini khususnya boleh katakan 100% beragama Islam dan kita nak beri pemahaman yang lebih mantap lagi lah pada masyarakat di sini. Dalam program ini, kira-kira 50 sukarelawan bekerjasama menghulurkan bantuan mengikut kepakaran masing-masing.
Okey, jelas tak videonya? Boleh jelas tak video? Dah. Tadi dia macam ada sakut sikit. Sekat. Sekat-sekat tu ada lah. Haa. Sekejap ya, saya nak present slide pula. Okey, semua dah tengokkan video tadi? Dah. Sudah, cikgu. Okey, soalan saya, berdasarkan video yang kamu tengok, apa yang kamu nampak dalam video tu? Anak-anak muda digalakkan mengikuti aktiviti sukarelawan. Okey, betul Aisyah, betul, pandai. Okey, yang lain? Ni siapa nama dia? Zafril, apa yang awak nampak? Pasal ni lah. Remaja lah, remaja. Apa? Ni. Aduh, aku lupa lah. Ni pasal aktiviti sukarelawan yang digalakkan. Jadi Okey, betul. Okey. review buat itu. Macam gitu. Okey, betul. Okey, yang tu video tu Sekat-sekat lah cikgu. Sekat-sekat? Sekat-sekat Hmm. Apa yang sekat-sekat? Video ke saya bercakap? Okey, teruskan, boleh. Zafril. Zafril sekat-sekat. Okey, video tu saya nak tunjukkan pada kamu tentang aktiviti sukarelawan. Okey, saya nak tanyalah kamu, kalau kata aktiviti sukarelawan ni orang tak buat ataupun tak dibuat oleh mana-mana agensi kan, apa yang jadi dekat orang-orang yang memerlukan bantuan tu? Dia tak dapat ni lah, tak dapat pertolongan sebab tak semua orang dalam dunia ni bantu pula, rela untuk menolong orang macam tu. Okey, betul, orang tak dapat bantuan kan. Kalau diorang tak dapat bantuan, contohlah macam diorang perlukan makanan, tapi tak ada orang nak tolong diorang, apa yang jadi dekat diorang? Dah mati tu. Mati. Kebuluran. Kebuluran, ya betul. Kebuluran. Kebuluran, ya. Betul sangat-sangat kebuluran. Okey. Ya, cikgu nak bentangkan slide. Tak keluar slide cikgu. Kenapa slide cikgu tak keluar? Unit 8. Sofi boleh tolong presentkan slide saya? Dekat sini nampak sudah. Saya nak Cuma tidak nampak Nampak tak? Nampak. Nampak. Kenapa saya tak nampak slide saya? Okey. Nampak tak? Sekejap, ya. Nampak. Nampak Saya tak nampak slide saya tak? Nampak. Saya rasa saya patut present macam ni. Okey, nampak tak? Korang nampak tak? Kamu nampak tak apa yang ditulis dalam slide tu? Nampak. Nampak. Okey, Unit 8, pelibatan dan peneraju komuniti. Oh, nampak Kartun-kartun comel tu nampak tak? Nampak kan? Okey. Nampak. Kartun-kartun. Okey, nampak. Pac-Man. Okey, nampak Okey, yang ni video tadi lah, video yang kamu dah tengok tadi, yang cikgu saya tanya kamu soalan apa yang berkaitan dengan video. Okey, yang ni cikgu nak tanya kamu, gambar apa yang dipaparkan, tak nampak ke? Sekejap, Nampak tak? Nampak. Okey, gambar apa yang dipaparkan, gambar apa? Kamu boleh bagi tahu cikgu. Itu ialah satuan dekat uniform dekat sekolah tu. logo tu. Video dekat sekolah. Ada belah sampai merah. Ya, betul. Betul Aisyah, betul. Okey, logo Persatuan Bulan Sabit Merah ni dia bukannya persatuan di sekolah saja, dia juga adalah badan apa? Badan apa Aisyah? Awak ada jawab tadi? Badan kerajaan. Badan kerajaan. Itu Okey. bukan untuk NGO. Apa Aisyah? Cikgu teruskan. Sorry. Okey. Dekat sini dia ada Persatuan Bulan Sabit Merah, dia ada Rela, lepas tu dia ada Persatuan Sukarelawan Polis dan juga Amal. Yang ini adalah badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan. Okey, cikgu nak tanya kamu, apa fungsi badan-badan kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan?
untuk membantu orang yang sepatutnya, yang memerlukan. Okey. Apa ayat kau terbalik tu? Apa dia? Tak, ayat Zafri tadi terbalik. Terbalik. Oh ya? Apa? Ya, Zafri awak terlebih makan ke? Okey. Okey, tak apa. Okey, betul. Itu adalah berkaitan dengan badan-badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Okey, slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan apa? Ni nampak tak slide? Nampak? Macam tak nampak je awak tu, Zafri, awak pakai phone ke? Tak dah, saya besarkan boleh je. Okey, awak besarkan. Okey, nampak kan gambar yang pertama tu dia orang buat apa? Dia Diorang buat bagi makanan. bagi makanan-makanan Okey, kepada bagi makanan. Okey, betul. Lepas tu gambar yang kedua yang ada air-air tu. dia membersihkan tempat banjir. banjiran. Bersihkan kawasan Ah. banjir. Dia orang tolong orang masa-masa banjir. Banjir. Okey, gambar yang ketiga yang ada orang tua tu. Orang tu. Sekejap. Oh, dia ni lah, dia tolong orang-orang dekat rumah kebajikan, rumah orang tua. Melawati rumah kebajikan. Betul. Lepas tu yang keempat. Dia bersihkan taman dan padang rumput. Gotong royong. Bersihkan tempat tiada. Okey, gotong royong, bersihkan taman. Okey, betul lah tu. Betul lah apa yang awak semua jawab tu betul. Okey, lepas bila kamu dah tengok video, dah tengok gambar, kamu tahu apa yang akan diajar hari ni? Tahu. Okey, pergadaran ni berkaitan dengan apa? Sukarelawan. Dengan sukarelawan. Sukarelawan. Tu. Apa? Apa tu? Sukarelawan. Sukarelawan. Okey, dia adalah unit 8, pelibatan diri, neraju, komuniti. Komuniti. Kita akan belajar tajuk. Okey, cikgu nak tanya kamu, kamu tahu apa itu komuniti? Komuniti. Masyarakat, ya betul Masyarakat. Aisyah, betul. Okey, masyarakat. Nak jawab. Komuniti adalah masyarakat. Masyarakat ni adalah orang yang hidup di persekitaran kamu. Faham tak? Maksudnya kamu, macam kamu dekat rumah kamu kan mesti ada jiran, betul? Itu Betul. adalah komuniti. Okey, pelibatan tu pula apa? Pelibatan tu Pelibatan Penyertaan. melibatkan diri kita dalam satu pelibatan. Okey, betul. Kita melibatkan diri kita dalam satu pelibatan. Contohnya? Contohnya bergotong royong, membersihkan taman, membersihkan tempat banjir. Okey, betul. Pandai-pandai, semua pandai. Okey, hari ni sebab kamu semua pandai, so hari ni kita akan belajar tentang pelibatan diri dalam komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Najiha. Okey, hari ini saya akan mengajar mengenai pelibatan diri peneraju komuniti. So, apa yang Cikgu Aida terangkan tadi mengenai program komuniti dan masyarakat. So, awak semua dah tahu. Okey, kita akan jump terus ke contoh program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan ataupun lebih dikenali sebagai NGO. Okey. Contoh yang pertama adalah bantuan fizikal. Okey, bantuan fizikal ni. Macam mana bantuan fizikal ni? Okey, bantuan fizikal ni bila ada orang yang ditimpa bencana ataupun kita tengok masjid ke yang perlukan penambahbaikan ataupun baik pulih, kita tolong. So, kita nampak contoh macam kita nampak orang rumah ada someone ni, dia atap dia terkeluar, kita tolong. Okay, so kita dikira memberi bantuan fizikal lah. Okay, next is pembangunan pelancongan. Okay, kalau dalam buku teks dia ada tulis program inap desa sistem tagal perusahaan kecil dan sederhana. Okay, program inap desa ni adalah homestay. Kita pergi homestay pun dikategorikan sebagai pembangunan pelancongan dalam program komuniti. Okay, next is sistem tagal. Sistem tagal, kalau tengok dalam buku teks dia ada tulis satu kaedah pengurusan
Biosfera yang popular di Sabah. Sistem ini melibatkan masyarakat tempatan dengan pihak kerajaan untuk pemeliharaan dan perlindungan sungai serta pengurusan sumber perikanan. Okay, ni moto sungai. Kalau awak join sistem tagal ni pun ataupun awak pergi melawat, dikategori sebagai pembangunan pelancongan dalam program komuniti. Okay, next adalah bantuan kemanusiaan. Contoh yang pertama, semua orang tahu sukarelawan. Kalau awak boleh daftar dengan banyak NGO dekat Malaysia ni, ada banyak NGO yang bantu orang kena bencana, anak yatim, ada macam-macam. Sukarelawan ni luas, dia punya bidang luas. Okay, next is kelestarian alam. Even kita buat gotong royong, kita semula sampah ataupun awak tanam pokok, join kempen tanam pokok, itu dikategorikan sebagai program komuniti. Okay, next is aktiviti riadah. Contoh dalam buku teks ialah larian amal dan sukaneka komuniti. Pernah dengar color run? Ada color run, ada macam-macam lah. Run punya ni, itu adalah larian amal. Kalau awak join ni, awak dah buat satu program komuniti macam tu. Okay, and then program kesihatan, kempen derma darah, kempen derma organ. Pernah dengar kan orang cakap kami perlukan, hospital cakap kami perlukan darah orang darah jenis A, macam tu. So banyak. And then ataupun awak join kempen kita dekat sekolah, kempen inti dadah, kempen merokok, apa semua tu. And then ataupun saringan kesihatan. Itu adalah program komuniti. Okay, faham Okay, next. Macam mana ni kita nak, apa first step awak untuk melaksanakan program komuniti? Sebagai seorang pelajar, okay, awak boleh daftarkan diri awak sebagai sukarelawan. Sekarang banyak, online banyak. Okay, daftar je. And then bila ada program, dia panggil. Nak join? Join. Kalau tak nak, kalau awak tak free, awak boleh join masa lain. Dia tak paksa, tak ada paksaan. Okay, and then menyokong dasar dan program komuniti yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Walaupun awak tak terlibat, tapi awak macam awak sokong, oh dia ni nak tolong anak-anak yatim. Okay, so saya support dia. Walaupun awak tak memberikan sumbangan tenaga ataupun duit, awak support dari jauh, macam tu lah. Okay, and then next, memberi sumbangan keperluan asas seperti pakaian dan makanan kepada pihak memerlukan. Okay, even awak bukan sukarelawan, awak tak pernah daftar, and then awak tengok orang yang susah, oh this person need help. Okay, awak bagi. Okay, ni pakaian yang awak dah tak guna, ataupun awak ada rezeki lebih, awak boleh bagi makanan buka puasa ni. So itu dikategorikan sebagai awak dah boleh, itu dah laksanakan program komuniti. Nak buat baik ni senang je, macam tu lah. Okay, and then mempromosikan program komuniti dalam media masa. Okay, media masa ni dulu TV, sekarang ni TV ada, tapi more efficiency. Semua generasi tengok internet. Mana IG, Twitter, Facebook, YouTube, semua ada. Awak boleh share apa-apa, poster, video, and then orang akan tengok, oh macam, oh okay, orang baru tahu ada program macam tu. And then next, meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga dalam menjayakan sesuatu program komuniti. Awak ada masa terluang, macam cikgu cakap tadi, awak boleh pergi join. Kejap pun tak apa, walaupun kejap awak membantu, macam tu. So macam awak melibatkan diri melibatkan diri dalam program komuniti. And then bila awak dah start buat aktiviti sukarelawanan ni, awak boleh macam ajak kawan-kawan awak cakap kat family awak, oh rupanya ada, kita boleh join aktiviti macam ni. Awak join as sukarelawan, it cost no money pun, awak tak perlukan bayaran pun, just kita daftar, and awak nak join, awak boleh join bila-bila masa awak nak. Tak ada paksaan. Awak nak, awak datang. Awak tak nak, awak tak apalah. Ada banyak lagi orang lain yang nak macam tu lah. And kalau awak tak free, dia akan offer lain masa. Dia tak ada paksaan. Awak boleh datang bila-bila masa nak. Okay, memberikan sumbangan pengetahuan, kemahiran atau kebakaran untuk melaksanakan program komuniti. Okay, macam doktor. Ni, kita ada frontliner ni. Sekarang frontliner, diorang sangat-sangatlah memberi sumbangan yang besar kepada negara untuk
membantu dalam COVID-19 seperti yang kita tahu. Yes, diorang adalah orang yang salah satu contoh yang awak boleh nampak lah, yang memberi sumbangan yang paling banyak dekat negara kita. Bukan negara kita je, semua negara bertungkus lumus untuk membantu pesakit-pesakit dekat hospital. Okay, dia orang menyumbangkan kepakaran untuk melaksanakan program komuniti, untuk menyembuhkan, jaga orang tu. Polis pun sama, semualah frontliner memang bertungkus lumus kan. Okay, next is cikgu nak cakap pasal mengenai kepentingan program komuniti ni. Okay, apa kepentingan program komuniti ni? Kalau kita tak buat, apa jadi? Okay, nombor 1, memupuk semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kenapa? Sebab kita bila buat program komuniti, kita tengok orang dalam susah, kita tak, oh tak boleh lah, dia bukan Melayu, kita tak ada, no racist. Awak tengok orang dalam susah, awak terus bantu. Bukan, tak boleh lah, dia macam ni. No. Kena juga penglibatan masyarakat tanpa mengira kaum. Bila awak dah start didik diri awak untuk bantu orang lain tanpa mengira kaum atau agama, awak dah didik sikap perpaduan dalam masyarakat tu. Awak tak kira bangsa. Awak sebagai seorang manusia yang tengok manusia lain dalam kesusahan, awak kena bantu macam tu. Okay, and then next is menghargai harta benda, ruang dan fasiliti yang sama dikongsi bersama. Kita akan ada rasa tanggungjawab bila tengok ada orang yang lain tiba-tiba datang. Contohlah, dia tengok pokok ataupun dia tengok tong sampah ataupun kerusi dekat taman. Dia tengok kerusi kat taman, datang tiba-tiba dia rosakkan kerusi tu. Mesti kita rasa macam, dia ni kenapa? Semua. Cuba kalau awak ada nilai yang tak boleh buat macam ni, awak kena menghargai apa yang diberi. Kita kena jaga sebab kita semua nak pakai benda tu. Walaupun awak tak pakai hari-hari, bukan awak duduk hari-hari, tapi awak tahu benda tu untuk orang lain juga. So, bila semua orang ada rasa menghargai harta benda dan fasiliti ni, mestilah tak ada vandalism, betul tak? Cikgu pun tak faham kenapa orang yang buat vandalism ni. Kita kena ada sifat ni supaya kita boleh elakkan daripada benda negatif. And then kita juga ada kepentingan program komuniti adalah membina jalinan kerjasama yang berterusan, iaitu mewujudkan semangat kekitaan dan kerja berpasukan. Okay, bila kita dah join sukarelawan, kita akan rasa macam kita ada semangat yang we are team, we have to work together. Okay, bila bayangkan kalau semua orang macam tu, mesti senang buat kerja kan. Okay, ataupun next is menjadi inspirasi kepada orang lain untuk melibatkan diri dalam program komuniti. Contoh awak sekarang form 3 ataupun awak form 5. Contoh awak sekarang form 5, baru form 5, 17 tahun, awak dah jadi sukarelawan yang muda untuk usia 17 tahun. Okay, awak akan jadi contoh kepada murid-murid lain, pelajar lain. Cikgu akan cakap, okay, jadilah contoh. Cikgu bagi nama Aidil. Aidil suka join NGO itu ini, pergi sana pergi sini. Okay, jadilah macam Aidil. Awak dah boleh jadi. Lepas ada yang macam, baguslah dia ni sebab dia ni suka bantu orang apa semua. Macam tu, tanpa mengharapkan balasan, bukan untuk show off dekat media sosial, bukan. Okay. Then next is mampu menangani cabaran dalam negara, menyumbang kepada pembangunan negara. Lepas tu menggalakkan komuniti supaya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu program. Okay, sebab bila kita bekerjasama, kita ada rasa macam semua orang kena bagi komitmen untuk program ni, 100% effort untuk kita jayakan program yang besar macam ni, macam tu lah. Okay, and then cikgu akan cakap the last one is implikasi kurang pelibatan dalam program komuniti. Okay, kalau kita tak buat, kalau kita sebagai manusia atau sebagai rakyat Malaysia langsung tak kaitkan diri dalam
program komuniti ni, apa yang akan jadi? Okey. Golongan yang memerlukan bantuan sukar mendapat pembelaan. Contohnya, orang yang bawah akan tetap ditindas dan orang yang atas akan tetap bersenang lenang. Maksudnya, bila kita jadi pentingkan diri sendiri lah. Kita tengok orang susah, lantak kau lah, bukannya family aku lah, macam tu. So, bila semua orang macam tu, macam mana golongan yang susah ni nak senang? Kita tak membantu apa-apa pun, betul tak? And then, generasi baru akan mudah terjebak dengan tingkah laku antisocial. Apa ni? Contoh malas lah. Tak kisah pun, main je phone. Tak kisah langsung apa yang terjadi kat sekeliling, dunia terbalik ke, bencana alam ke. Yang dia tahu, dia akan main game, stay dengan media sosial, TikTok lah apa sekarang, macam-macam. So tak boleh. Kita kena juga at least lah awak peka dengan sekeliling awak yang apa jadi. Okay. Manusia lebih sikap individualistik. Apa maksud dia? Individualistik bermaksud pentingkan diri sendiri. Dia duduk dalam dunia dia. Macam cikgu cakap tadi, apa jadi dia tak kisah. So kalau semua orang jadi macam tu, susah negara kita, susah dunia ni, susah. Okay, and then hubungan antara masyarakat berbagai kaum akan semakin renggang. Confirm dia akan jadi rasis. Tambah-tambah dekat Malaysia banyak kaum, ada Cina, India, Melayu, ada juga kaum-kaum yang dekat Sabah, Sarawak, banyak sangat-sangat banyak kaum. Bayangkan kalau kita semua tak bersatu padu, mesti akan jadi bergaduh apa semua kan. Dan jurang sosial, bila jadi macam tu, jurang sosial semakin meluas. Memang tak ada perpaduan langsung. Bila tak ada perpaduan, beban kerajaan dalam pembangunan komuniti bertambah. Kerajaan akan jadi susah, kita susah, kerajaan susah, semua orang susah. Okay, and then bila awak tak ambil tahu pasal apa yang terjadi, mengenai apa yang terjadi sekeliling, kelestarian alam sekitar terabai. Sampah merata-rata, pokok pun kurang, kalau jadi pembalakan haram pun tak ada siapa yang report, tak ada orang yang peka. Bayangkan, mesti teruk kan negara. And then sikap prihatin dan timbang rasa dalam kalangan masyarakat pun berkurang. Semua orang jadi selfish dalam dunia. Can you imagine that? Tak mau kan? Okay, so sebab itulah pentingnya kita untuk buat baik dan juga melibatkan diri dalam program komuniti. Banyak sebenarnya apa-apa saja yang baik itu dikategorikan sebagai program komuniti. Tak kisahlah program amal ke, bantuan bencana ke, awak bagi makan dekat gelandangan ke, even awak bagi makan dekat kucing ataupun anjing jalanan pun dikategorikan sebagai program komuniti. Apa-apa yang datang dari hati yang baik, itu semua dikategorikan sebagai program komuniti. So kalau nak buat baik ni kan senang je. So awak ni muda lagi, sebelum awak kena ada generasi sekarang ni dia anggap program komuniti ni macam buat apa nak tolong orang tu tak tolong kita pun. Tak boleh macam tu, sebab kita tak tahu lagi apa jadi kat kita nanti. Awak baru 17 tahun, kita tak tahu macam mana, tak tahu langit ni tinggi ke rendah. So bantulah orang sebelum kita tak dapat bantu orang. Sementara awak ada masa, ada tenaga, ada duit, awak boleh bantu orang, awak bantu. Okay, sekian daripada cikgu. Nanti cikgu akan sambungkan dengan cikgu Syaki untuk aktiviti. Dan juga cikgu Aisyah akan bagi kesimpulan. Terima kasih. Bye. Okey, baiklah pelajar semua. Kamu sudah pun belajar berkenaan unit 8 tadi, berkenaan penglibatan dan peneraju komuniti. Jadi saya harap apa yang kamu belajar itu dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan, dan yang paling penting apa yang kamu belajar tadi kamu masih boleh ingat sampai sekarang. Jadi
bagi menguji kefahaman dan fokus kamu tadi, cikgu akan sediakan satu aktiviti, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita ada aktiviti, nama aktiviti ni Wheel of Names. Jadi Wheel of Names ni, nama-nama kamu ni cikgu sudah kasih senarai dalam satu bentuk permainan roda. Bila roda tu diputar, nama kamu akan terpilihlah, seorang akan terpilih. Jadi siapa yang nama dia terpilih akan perlu menjawab soalan. Jadi kamu boleh tengok nota yang kamu salin tadi tu. Okey? Okey cikgu. Okey, mantap. Okey, jom kita pergi dekat Wheel of Spin yang pertama. Okey, semua boleh nampak ke paparan Wheel of Spin ni? Wheel of Names ni. Boleh cikgu. Semua nampak kan? Okey. Nampak. Okey. Dapat. Mantap. Okey. Sekarang ni kita putar ya, siapa yang kena tu kena menjawablah soalan yang pertama tadi. Okey, siapa Aina? Okey, Aina. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan 3 jenis contoh program komuniti badan kerajaan atau pertubuhan. Tadi ada dalam cikgu sudah sebutkan dalam proses pembelajaran tadi. Harap kamu dapat ada salin nota ataupun boleh rujuk dekat buku teks. Aina, boleh saya dapatkan jawapan kamu? Ya, cikgu. Kalau bantuan kemanusiaan, cikgu? Betul ke cikgu? Betul. Salah satu jawapan juga. Satu je saya tahu, cikgu. Tidak. Okey. Tahniah, kamu dapat jawab satu. Okey, sebenarnya dia ada banyak jawapan dalam buku teks. Kamu boleh rujuk muka surat 106 kalau tidak silap, cikgu. Nanti kamu boleh tengok balik ya. 106 rasanya. Okey. Untuk jawapan soalan satu ni, cikgu senaraikan 3 jawapan yang terbaik lah. Ini dia. Okey, 1, bantuan fizikal, pembangunan pelancongan dan juga bantuan kemanusiaan. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, kita beralih untuk soalan yang seterusnya. Okey, kita akan spin lagi. Jadi untuk soalan kedua, siapa namanya terpilih, sila bersedia ya. Kamu boleh buka buku teks juga untuk tengok-tengok jawapan. Okey, Sazwan. Soalan yang kedua adalah soalan yang kedua. Apakah yang kamu boleh lakukan untuk melaksanakan program komuniti? Okey, kejap cikgu. Mempromosikan program komuniti dalam media sosial. Okey, mantap, terbaik. Seperti yang kita cakap tadi dalam kelas, itu adalah salah satu untuk melaksanakan program komuniti lah. Kita share ataupun promosikan program-program yang kita buat dalam media sosial. Okey, terbaik. Okey, kita boleh tengok juga ada satu lagi jawapan yang saya pilih tadi, yang cikgu pilih tadi, iaitu mendaftarkan diri sebagai sukarelawan.
Oke, itu kita boleh buat juga untuk melaksanakan program community, sebab kita perlu juga untuk jadi ahli sukarelawan. Kalau tidak bolehlah kita jadi nih program community itu. Oke. Semua masih ada dalam kelas kah? Ada cikgu. Ada cikgu. Ada. Baik. Oke, untuk seterusnya kita akan spin lagi untuk soalan yang ketiga, yang soalan kedua terakhir. Siapa yang bertuah akan menjawab. Oh, Sazwan lagi, tapi tidak apa, kita coba lagi sebab nama dia sudah. Kita mau cari orang yang tidak menjawab lagi. Oke, Sazli, jom. Oke, cikgu. Oke. Pergi ke soalan yang ketiga. Oke, soalan yang ketiga. Boleh baca, apakah kepentingan melaksanakan program community? Apakah kepentingan melaksanakan program community? Kepentingan melaksanakan program community ini dia memupuk semangat patriotik dalam kalangan komuniti tersebut. Selain daripada itu, melaksanakan program community ini juga dia boleh mengurangkan gejala vandalism. Oke, mantap. Jawapan kamu tepat sekali. Oke, masih juga. Dalam buku teks. Oke, betul. Ini boleh kamu tengok jawapan yang kamu pilih. Oke, kita akan menjawab soalan yang terakhir untuk sesi aktiviti. Itu soalan keempat. Jadi, macam biasa, kita spin dulu. Hai. Tes. Oke, yang terakhir, yang tidak terpilih untuk menjawab, kita coba di next class ya. Nasrul. Nasrul akan jawab soalan nomor 4. Oke. Nasrul menyatakan 2 implikasi kurang penglibatan dalam program community. Kesannya. Apa kesannya kita tidak ikut program community? Oke, nyatakan 2 implikasi kurang penglibatan dalam program community. Implikasi yang pertama adalah golongan yang memerlukan tidak akan mendapatkan bantuan. Yang kedua adalah manusia akan bersikap pentingkan diri. Boleh dengar cikgu? Boleh. Okey, jawapan kamu makna dia sama dengan apa yang di buku teks, cuma penggunaan ayat je lah. Tapi jawapan masih boleh diterima. Tahniah Nasrul. Masih je. Jawab dengan baik. Okey, ini jawapan dia. Okey, yang kamu cakap tadi lebih kurang samalah dengan apa yang dalam jawapan. Okey. Jadi dengan berakhir kita punya soalan yang terakhir ni, maka berakhirlah kita punya aktiviti. Terima kasih sebab join aktiviti ini. Jadi di next class saya harap semua dapat memberikan fokus lagi dalam kelas supaya semasa menjawab aktiviti macam begini kita akan dapat kualiti yang lebih baik. Untuk kali ini bukan tidak baik, cuma kalau boleh gunakan ayat yang lebih teratur lah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semua.
Okey, hai pelajar, saya Cikgu Aisyah. Ayuh kita imbas kembali apa yang kita belajar dalam pelibatan diri dalam peneraju komuniti, iaitu sukarelawan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk memikul tanggungjawab terhadap kemasyarakatan. Contoh program komuniti badan kerajaan atau pertubuhan iaitu bantuan fizikal, pembangunan pelancongan, bantuan kemanusiaan, kelestarian alam, aktiviti riadah dan juga program kesihatan. Selain itu juga, kita juga belajar cara melaksanakan program komuniti, kepentingan melaksanakan program komuniti dan implikasi kurang penglibatan dalam program komuniti. Kita juga belajar contoh program komuniti yang ada dalam badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Program komuniti yang ada dalam badan kerajaan ialah program khidmat bantuan di rumah Jabatan Kebajikan Masyarakat, program cegah COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia, program prihatin keluarga angkat Protect Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, program komuniti bukan badan kerajaan pula iaitu pendidikan untuk anak-anak orang asli, Yayasan Salam Malaysia, program penjagaan haiwan liar Trap Neuter Release Manage TNRM Malaysia dan juga program pendidikan kanak-kanak Yayasan Sabah. Apa yang kita dapat belajar ini adalah pelajar yang melibatkan diri dalam program komuniti ini dapat mempelajari banyak ilmu yang tidak mudah dapat dalam kelas. Ini dapat mendisiplinkan pelajar dan juga mengajar erti sifat empati dalam diri pelajar. Harapan cikgu ialah pelajar akan rasa terbuka minda untuk melibatkan diri dalam program komuniti di masa hadapan. Itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas seterusnya.